Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sesi yang seterusnya berkenaan dengan subjek KVK 2113 17 pendekatan dan teknik PDP dalam PAKK. Baik, kita masuk topik yang ketiga pada hari ini berkenaan dengan kaedah pengajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kaedah pengajaran adalah cara dan teknik yang perlu ada untuk merealisasikan matlamat pengajaran dalam aktiviti sebenar dan praktikal dalam kelas untuk mencapai objektif pembelajaran. Kaedah pengajaran merupakan cara kita mengajar menggunakan pendekatan mana? Pendekatan berpusatkan guru ke berpusatkan murid, dan teknik mana? Mengajar berpusatkan murid, teknik penemuan inquiry yang perlu diambil kira untuk merealisasikan, untuk memastikan kita punya matlamat pembelajaran itu tercapai dan objektifnya tercapai. Okey, itu kaedah pengajaran. Ini kaedah. Is a way, cara. Teknik is procedure. Okey, kaedah berpusatkan murid, teknik penemuan inquiry. Kita ada prosedur nak buat penemuan inquiry, skill for completing spesifik task dan sebagainya. Jenis-jenis keadaan dan teknik. Okey, ni. Projek, lawatan, sosiodrama, eksperimen, perbincangan, penyelesaian, permainan, simulasi, nyanyian, bercerita dan masih role play. Yang ni saya dah tunjuk dulu pada topik-topik yang sebelum ini. Okey, projek. Projek, aktiviti, kaedah berpusatkan pelajar, kerja berkumpulan antara individu. Tujuan dia ni boleh baca sendiri, saya boleh faham ni. Okey, jenis-jenis kaedah dan teknik pengajaran. Awak nak mengajar subjek kreativiti ataupun subjek kreativiti lah, kreativiti buat cekodok pisang. So nak mengajar kreativiti, nak buat cekodok pisang, aktiviti cekodok pisang tu dia menggunakan teknik simulasi boleh, teknik projek boleh. Nampak tu caranya. So yang pertama kita nak bincang tentang projek dulu ni. Dan boleh baca sendiri. Ni contoh projek. Arahan perlu jelas, one by one. Bahan pembelajaran disediakan dengan secukup. Ini ada pelajar yang praktikal. Saya paling menyampah dan saya tak suka. Pelajar saya praktikal. Bagi bahan bantu mengajar kat pelajar untuk pelajar buat. Suruh share. Saya paling tak suka sekali. Pastikan setiap pelajar dapat satu sorang bahan untuk dia buat. Okay? Sebab kat sini dia dah ada dah. Dia dah bagi tahu dah. Bahan pembelajaran perlu disediakan dan mencukupi. Untuk semua pelajar. Tak nak share-share. Jangan kedekut. Nak praktikal nanti jangan kedekut. Kalau dengan saya akan bagi markah B terus. Guru perlu menegur dan membimbing pelajar jika perlu. Kalau pelajar tak boleh buat, sila bimbing. Kalau pelajar tak betul, sila betulkan. Guru perlu membuat rumusan dan berkongsi hasil kerja pelajar di akhir aktiviti. Bangkit tunjuk. Gantung kat dinding. Sebagai satu peneguhan positif kepada pelajar. Okay, gantung kat dalam kelas. Atur dekat tingkap dan sebagainya. Okey. Ini contoh projek. Pastikan awak praktikal nanti buat seperti ini. Projek-projek begini. Okey, jangan asyik buat latihan dalam buku latihan saja. Bosan. Okey, lawatan. Berkumpulan. Keluar daripada bilik darjah. Perlukan perancangan teliti sebelum semester lepas. Lawatan mesti mempunyai objektif. Biasanya tadika lawatan ke pusat sains. Okey, taman binatang dan sebagainya. Zoo. Contohnya, ni. Taman bunga, kawasan sekolah, zoo, rumah kebajikan, masjid, jabatan bomba, tempat rekreasi dan lain-lain. Kelebihan. Baca sendiri. Hasil daripada lawatan. Pelajar dapat bina sosialisasi dengan rakan, guru, interaksi dengan alam persekitaran, sumber dan tempat lawatan.
Melibatkan aktiviti fizikal atau berjasmani seperti berjalan atau memanjat. Okey, bercerita. Bercerita dipersembahkan atau dipimpin oleh seorang di hadapan khalayak ramai. Seorang bercerita, orang lain dengar. Ini menurut Anne Pelosi. Ciri-ciri penting dalam bercerita. Pilih cerita yang sesuai dan menarik. Jangan cerita Korea. Kau nak cerita kat kanak-kanak, memang tak nak lah diorang. Cerita yang menarik lah. Okay, cerita yang berunsur-unsur kayangan. Okay, contohnya cerita Harry Potter ke, cerita Doraemon ke. Cerita-cerita yang menarik lah. Cikgu ataupun guru perlu hafal isi penting dalam cerita. Jangan tengok buku cerita. Guru masa nak bercerita, jangan tengok buku cerita sambil baca cerita. Sila baca dulu cerita itu dan hafal. Okey. Sediakan alat bantu mengajar. Kad gambar untuk bercerita itu lebih menarik. Okey, kad ataupun gambar. Kalau tak ada kad atau gambar, pastikan buku itu buku besar supaya ilustrasi dapat dilihat dalam lingkungan kanak-kanak per 25 orang. Kesediaan pelajar. Sebelum bercerita, pastikan pelajar bersiap sedia. Macam mana nak pastikan pelajar bersiap sedia? Mulakan dengan sesi soal jawab sebelum bercerita tu. Posisi guru dengan pelajar boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi. Okey, maknanya dekat lah. Lepas tu duduk. Okey, duduk di atas kerusi. Jangan berdiri. Okey, mulakan cerita dengan suara yang menarik. Ada intonasi, jelas, lantang dan penuh emosi. Eye contact dan sebagainya. Soal jawab lepas tu. Ayat perkataan yang digunakan mudah difahami. Ada gerak-geri mengikut cerita. Bukan sekadar baca saja. Okey, dan penerapan nilai murni. Kelebihan bercerita. Baca sendirilah. Okay, guru dapat bina suasana yang menyenangkan. Nilai murni, baca sendirilah. Okay. Simulasi. Suatu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar bertujuan menjalankan latihan menyelesaikan suatu masalah. Simulasi ni demonstrasi lah. Demonstrasi. Okay. Pembelajaran yang terkawal yang sengaja diwujudkan dengan situasi yang sebenar untuk tujuan latihan. Bukan sama dengan demonstrasi ya. Simulasi, demonstrasi. Simulasi ni lakonan semula. Lakon lah. Contohnya awak kena mengajar dengan kumpulan awak jadi cikgu, kawan-kawan awak jadi pelajar. Contoh, situ simulasi. Okey, dua jenis. Ada sosiodrama dan ada role play. Role play ni orang baca. Sosiodrama ni baca sendiri, bercakap sendiri. Okey. Ni sosiodrama. Memberi kesempatan pelajar peranan tertentu. Okey, ini ciri-ciri sosiodrama. Aktiviti lakonan ada satu cerita. Skrip lakonan disediakan terlebih dulu untuk persediaan pelajar. Bolehkah pelajar menyatakan sikap tindak balas lepas aktiviti perbincangan? Okey, role play lakonan spontan. Biasanya role play ni kalau cikgu yang bacakan cerita, pelajar melakonkan. Kalau sosiodrama, pelajar tu bercakap, diberi skrip awal-awal, hafal, pelajar tu bercakap dan pelajar tu berlakon. Kalau role play, pelajar tu berlakonkan saja. Macam pantomim lah. Pantomim. Lakonan tanpa suara. Okey, tujuan role play. Menyelesaikan satu masalah saja 5 hingga 6 minit selepas aktiviti penilaian. Ni role play ni. Operator, ambulance, police. Fire, brigade. Seronok juga main role play ni. Okay. Polis, tangkap pencuri. Adalah, kalau perang memang kita kena bagi tahu suara lah. Okay. Kalau tak bagi tahu jalan cerita, memang dia tak boleh nak melakukan secara spontan. What happened in role play? Adopt a role. Dapat mengetahui peraturan. Isu dan problem, interaction, debate, reflection, learning. Tujuan simulasi.
Ini boleh baca sendirilah. Langkah-langkah pelaksanaan simulasi. Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yang disediakan. Guru menerangkan secara ringkas tentang, bukan tantang tentang. Laptop pun berat sekarang. Okey, lepas tu guru menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah, peranan watak dan tempoh lakonan. Guru memilih pelajar untuk jadi pelakon. Ini cara-cara nak buat simulasi. Satu situasi yang bermasalah. Situasi bermasalah ni boleh create sendirilah. Contohnya, isu ataupun suasana kehidupan di kampung. Cara nak menanam, isu dia isu nak menanam suasana di kampung. So cikgu dah create, minta pelajar melakonkan. Okay, situasi macam mana, ada orang yang menanam, ada orang yang tukang bagi penerangan, macam mana nak menanam. Okay. Pelajar memainkan peranan berdasarkan watak sambil menunjukkan cara penyelesaian. Guru berbincang dengan pelajar. Prestasi pelakonan. Ini dah berlakon, dah selesai berlakon. Pelajar berlakon, mainkan peranan watak sambil menunjukkan cara penyelesaian berdasarkan isu tadilah. Isu menanam. Okay. Ada orang ajar menanam. Tunjuk cara macam mana. Lepas tu guru bincang selepas berlakon. Guru bimbing pelajar untuk buat rumusan. Okay. Perbincangan. Perbincangan, satu kaedah dan teknik mengajar melibatkan aktiviti perbualan. Berbincang, discussion. Okay. Discussion. Faham kan? Biasanya kalau di perang, cikgu akan buka satu topik. Ini kita nak bincang tentang haiwan peliharaan. Siapa ada pelihara haiwan peliharaan kat rumah dia? Kucing ke? Rumah saya ada kucing. Rumah saya ada anak. Pelajar akan jawab. So berbincang lah. Kucing awak minum apa? Kucing awak makan apa? Kucing awak belang berapa? Warna apa? Tidur kat mana? Anak awak ada sangka ke tak? Anak dia berapa? Nampak? Itu perbincangan. Okey, bertukar fikiran, idea, berkongsi maklumat. Tujuan perbincangan menggalakkan perkembangan mental, betul? Melatihkan pelajar berfikir dengan teliti, gaya perbualan, menarik pandangan, cerita dengan bersungguh-sungguh, confident, menggunakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan. Memupuk semangat kerjasama dan interaksi sosial yang positif, menguasai teknik perbincangan dan mengukuhkan kemahiran lisan yang telah dipelajari. Prinsip perbincangan. Prinsip ni ialah law, tata cara nak berbincang. Okey, ni kita akan sambung untuk next session. Next session slide yang ke-29.